Bobo lah. STPM hari ni, all the best lah punya STPM. All the best, all the best, all the best, all the best. Abah bagi nasihat sikit untuk orang yang cepat putus asa ni. Kenapa nak putus asa? Kenapa nak putus asa? Kenapa nak putus asa? Tu jadi nak tanya dulu, kenapa nak putus asa? Tadi Pok dia cakap tengah mesin rumput kan. Oh, Imran, ya Allah, Imran, thank you Imran Ahmad. Lepas ni letak nama Kamariah. Dia kata senyum dia sikit. Ya, syuting exam hari ni. Semoga dimudahkan urusan hari ni. Tahu saya nampak tu. Imran ada kerja kosong tak? Sebab penat dan letih cicak tu. Tak, yang putus asa tu kenapa? Mahirah Edina. Waalaikumsalam. Macam ini jadi boleh tukar tanda hari-hari. Dah almuk ke belum? Jadi selalu almuk sebelum tidur. Letak nama Fatih Apikar kat tumbler. Okay, bye. Okay, penat bah. Nak kata semangat. Imran sih. Alah, dia tak ada apa pun. Dia cuma korang, dia kalau benda buruk jadi kat korang, sebenarnya benda tu sebenarnya Allah tengah nak tarbiyah korang. Sama dia Allah tengah nak tarbiyah korang. Thank you Has. Sama ada Allah tengah nak tarbiyah korang, tak pun Allah tengah nak ajar something kat korang, nak bagi pengajaran supaya korang akan lebih kuat dekat masa hadapan. Contoh macam korang break kan hari ni, korang break dengan boyfriend ke girlfriend, mungkin ada sebab lah kenapa Allah susun macam tu, supaya korang nanti kat in future korang dah tak buat benda yang sama, tak buat benda yang sama apa yang korang buat dengan ex korang kan. So benda tu Allah mungkin nak suruh kita belajar. Sebab ada tahu ustaz cakap benda tu, sebab Allah datangkan dugaan ni untuk tarbiyah kita sebenarnya, untuk tarbiyah dan untuk menaikkan darjat dan untuk mengajar kita something, supaya bila kita jumpa orang yang betul nanti kita dah tahu dah macam mana nak react benda tu. Gitulah gitu. So tak payahlah nak down. Buang masa. Macam Ustaz Zul cakap macam okay, jadi tengah live ni kan, jadi tengah live tiba-tiba nak cakap bajet-bajet dah jadi ni, poyo. Lepas tu duk maki, alah Caca alim lah kau borak pasal ni. Lepas tu saya pun duk mikir. Pada orang tu type tu 7 saat je, 7 saat 5 saat macam tu je. Saya sampai 3-4 hari fikir, sampai seminggu fikir, aku bajet-bajet ke lah, aku boyo ke lah. Lepas tu kita tanya member pun macam cakap, sebenarnya kau tu lah nak cakap, dah lama dah nak cakap. Lepas tu kita jadi lagi mikir. Tu benda tu tak payah aku, tak payah. Biarlah orang tu cakap apa yang cakap kat sini 7 saat dah tak ingat dah apa dia cakap. Yang kita ni duduk sampai 2 minggu fikir. Deep nak down. Sebab apa? Ujian tu tak sempat lah nak baca. Okay, go study. Jadi pun live kejap ni. Dia nak rantai emas yang lelaki bagi saya tak? Saya nak bagi free je. Dia nak rantai emas yang lelaki bagi saya tak? Saya nak bagi free je. Kenapa nak bagi saya? Orang tu bagi dekat awak, tak boleh. Okay, macam ni, kalau orang bagi barang kat awak, barang tu dah memang jadi hak milik awak. Ni apa yang Ustaz cakap kalau apa-apa barang yang orang bagi dah dekat awak, itu dah jadi hak milik awak. So orang lain dah tak ada hak dah atas barang tu. So dia atas diri awak. Tapi janganlah bagi kat saya. Awak pergilah buat something yang benda mendatangkan pemanfaat ke. Pergi kalau awak nak jual lah, kalau awak nak gadai ke. Tapi saya rasa tak payah gadai kot, sebab Nabi suruh simpan emas. So jangan jual. Simpan je. Bagi saya tengah broken dengan pahlawan
dengan pahlawan, papan kekunci. Pahlawan, papan kekunci. Oi, saya tak faham lah bahasa ni. Orang cakap negatif tu sebenarnya cerminan diri dia sendiri sebenarnya. Bukan, dia macam mana lah? Dia cerminan diri sendiri ni apa yang keluar daripada mulut kita. Kalau kita cakap benda buruk, macam tu lah hati kita. Kalau kita cakap benda baik, macam tu lah hati kita. Kita positif, negatif ni biasa. Okay lah, kita manusia kot. Mesti kita tipu lah. Zaidi pun tak pernah fikir negatif kan. Of course ada fikir negatif, tapi circle lah, circle tu yang penting. Macam ada orang tag Zaidi hari ni, nak tag kita kena duduk dalam suasana yang positif. Orang yang selalu ingat kita. Macam contoh macam Zaidi berkawan dengan Syahir, Ustaz Zul, Ustaz Zahari, yang lain-lain lah yang sangat-sangat positif. So diorang selalu ingatkan Zaidi, selalu ingatkan. So benda-benda tu lah yang akan buatkan kita naik semangat balik. Itulah gunanya kawan. Itulah panggil kawan dunia akhirat. Jadi, bukan kawan semata-mata untuk gunakan kawan. Macam tu. jadi. Ya. Berpeluh tak? Tak, okey lah. Okey, Azhar. So, Kau panas ke? takut berpeluh. Kau pakai sweater gila. Betul, nama aku. Kau pakai sweater je. Aku pun pakai sweater. Dia tengah jadi ni, apa tu? Dia tengah servis aircon. Makanan Kelantan, saya tak sempat baca. Makanan Kelantan favourite Dulu saya tak suka kuzi tau, tapi saya dah suka dah kuzi sekarang. Kuzi nasi apa tu? Nasi kerabu. Kau tak, dulu kecil-kecil saya tak suka. Apa hobi Pok D? Main bola. Aduh. Dia wish birthday boleh? Happy birthday. Akok. Zaidi punya saudara jual akok. Kalau korang pernah dengar akok Pok Long dekat Kelantan. Akok Pok Long tu saudara Zaidi. Dekat Melor ada, dekat mana-mana ada. Kita tak erti manalah nak cakap Ganu tu, tapi kat Igi lah. Jadi dengar-dengar macam tu je lah. Sebabnya saya dulu study dekat Dungun. Saya tak suka makan tuna. Akok Pok Long, kalau korang pernah dengar Akok Pok Long, itu cousin Zaidi punya. Akok Pok Long, dia dulu, jadi cerita dia dulu study dekat Jepun. Dia memang orang bijak lah. Memang sangat bijak dia. Tapi dia nak cakap Allah susun rezeki dia ni, dia boleh je nak minta kerja kat mana-mana. Sebab dia memang certified orang yang bijak lah. Akok Pok Long, kalau korang pernah dengar, asalnya korang pernah dengar kot. Akok Pok Long, kuzi tu makanan Kelantan. Akok Pok Long. Tapi nak bagi tahu yang Allah susun rezeki. Allah dia pernah cerita kat saya, dia nak jadi farmasis. Dia nak buka farmasi sendiri. Tapi Allah punya susun. Sekarang dia berjaya je. Padahal jual akok je, tapi sangat berjaya. Akok Pok Long. Akok Pok Long tu cousin Zaidi. Jadi panggil dia pun Long. Jan, aku nampak kau invite Dan. Kau tekan kau invite aku tadi. Aku invite kau, aku baru je live. Oh iya ke? Aku nampak keluar nama kau tadi. Aku nampak tak ada. Oh iya, tak ada. Okey. Tak ada. Hitam, putih, hijau. Bongok dah. Asal korang bahan aku. Aku tak tahu di. Aku orang dot call. Action ke? Ya. Apa khabar ya? Aku call. Okey, sini okey. Aku tak tahu orang dot call aku. Cakap apa? Buat trend Izaidi semua call aku dah lah tengah kerja. Masa aku buat lah trend apa? Masa trend yang ini. Dah lah aku banyak perangai tu, kau tahu tak? Dengan tak bersiap. Lepas tu tiba-tiba ramai kita tag aku.
Masalah ni tapi wah, aku dah buat dah. Tolong repost Ya. Diorang baru bagi tahu kita. Dah lah birthday pun tak wish. Kalau tak wish depan. Time tu dah berapa bulan dah. Assalamualaikum. Salam. Idan nak cari booster. Idan nak cari booster. Tapi lupa aku fikir. Hei, dah pandai je. Bila pula aku jadi? Idan je saya kak? Saya dah naik. Idan ada fikir intercoma. Betul, saya ada fikir intercoma guys. Saya ada fikir intercoma. Intercoma. Sekejap, kena orang kata kenapa Izadi Baran? Come on, dia tengah syuting. Bila dia tengah syuting, dia punya karakter tu terbawa masuk dalam live. Dia kan saja. Kena faham lah. Terbawa dalam live sikit lah. Dia punya karakter. Idan tengah cari booster guys. Booster Dan. Booster ke yang awal-awan tu yang kau nak? Mana-mana pun. Sebab TikTok yang bagi Allah sayang. Allah sayang. Dia bukan barang. Bukan TikTok bagi. Allah bagi. Garang betul apa tadi Dan? Normal. Tengok karakter lah. Idan ada beli. Dan ada hadiah kau lah dekat Nuntang. Ada hadiah lagi? Ada. Dengan cerita kau macam rembat baju orang semalam. Baju apa? Ya ada baju-baju yang jap. Ini baju siapa ni? Baju saya ke? Baju Idan ke? Baju ni ke? Macam ni ke? Ada tak? Ada hadiah setiap nama tu ada. Lepas tu ada keychain setiap nama. Syahir pun ada. Sorry you can put the blame on me. Pun aku tak lah Syahir. Dah banyak dah tu. Maksudnya? Time 3 hari ada dia ajak aku pergi mana-mana. Pergi situ lah, pergi sini lah, pergi situ lah. Siapa ajak? Ya. Dah ajak aku jalan-jalan. Apa? Syahir? Syahir pergi gas hari ke berapa? Dia ajak aku pergi jalan-jalan. Rupanya aku tak tahu ajak pergi jumpa orang lah, ajak jumpa ni. Lepas tu dia cakap tentang kebesaran lah. Aku caheng kejap. Apa Yang kau pergi jumpa tu apa? Kakuzari. Apa kau panggil tu? Gas. Takaza apa? Aku mencari Takaza. Gas. Guys, tapi orang yang kau dah kenal Tak ada gas, orang yang tak kenal lah. Macam kalau ada member-member duduk situ, pergilah jumpa jiran lah. Macam duduk situ. Tapi orang cakap kau dah kenal orang tu. Oh macam aku pergi cari ni lah, pergi Nusrah lah, jumpa rumah orang. Maksudnya aku pergi rumah Sarip Zero, Fak Boce. Lepas tu aku ada dengar lah orang cakap macam ada orang buat story time keluar tabligh. Okay guys, bagi saya explain mungkin diorang buat story time tu untuk menunjukkan suasana ni lah time keluar tabligh. Nak bagi tahu seronoknya keluar time tabligh. Bukan diorang lalai ke apa. Ni lah suasana tabligh. Diorang nak tunjuk sebab ada setengah orang yang tak tahu kan macam mana. So saya explain kan. Tolong jawab, saya confused. Itulah sebenarnya bukan lalai ke apa. Yang kat Taam tu tengah masak. Tunjuk kejap je. Tak ada pun sampai yang memang tak duduk dalam program ke apa. So nak tunjuk nak spread awareness, nak create awareness sebab orang tak tahu pasal tabligh, macam mana keluar tabligh ni. So orang-orang macam diorang ni lah yang akan menunjukkan suasana tabligh ni macam mana. So korang jangan salah faham. Biasalah orang yang salah faham tu macam tu lah hati dia. Kalau diorang tak tunjuk, korang takkan tahu pun macam mana suasana dia. Betul tak? Ya. Dia cakap apa? Tak ada. Kenapa ada yang main phone time keluar tabligh apa semua. Patutnya bukan tak boleh ke? Boleh tapi time tengah free lah. Kejap. Repost tu. Sekejap. Bagi saya seminit jap. InsyaAllah. Dia macam gini. Dia ada beberapa contoh ya. Dia ada beberapa section. Kejap.
Section 36B Kanun Keseksaan. Ni si Iwan ni dia tadi lagi. Dia post Dia berapa banyak dia nak? Dia post dia delete aku sudah 4 kali dah. Dia berapa banyak dia nak? Semua benda tak kena, pakai spek dia, pakai itu dia. Aku tak tahu pun. Aku rasa dia ada masalah lah. Terima kasih. Aku rasa dia tengah down lah dan kau kena tanya dia okey tak? Aku tak tahu, dia rosak lah. Dia yang paksa aku buat tau. Dapat. Oh tak dapat. Okey dapat dan MVP. Ya sekarang ni kita tahu. Dapat booster tu. Dapat Ijanah dapat, Elis dapat, Masyafiza Yaakob dapat. Ya alhamdulillah. Islam itu memudahkan. Islam itu memudahkan. Kita jangan menyusahkan Islam sampai orang tak nak masuk. Maksudnya kita jangan tekan sangat. Biar budak-budak muda ni ada keinginan untuk tahu apa itu tabligh, untuk ada keinginan tahu apa maksud itu dakwah, ada keinginan kena tahu apa maksud hidup di muka bumi ini sebagai seorang lelaki yang ada khalifah di dalam diri. Macam tu. Betul. Tak apa yang diorang tunjuk tu nak bagi tahu yang keluar tabligh ni tak macam mana yang orang sangka. Orang selalu sangka macam keluar tabligh ni, dulu ni kita jumpa orang tabligh pun kita lari kan. Saya pun dulu lari. Jujur saja Aku lari. Saya pun lari. So, saya rasa semua orang lari. Tapi bila kita tunjuk suasana tu macam best, fun, tak ada pun ni. Lepas tu banyak geng-geng orang muda. So kita pun jadi macam teringin nak join. So benda tu adalah syiar, benar. Syiar Islam. Kita menunjukkan kebaikan Islam, nak tunjukkan yang Islam ni bukan misalkan Islam ni lagi memudahkan. Benar. Syahir apa Syahir cakap apa Syahir? Aku lihat tadi orang tak Syahir. Mana Syahir? Benar, syiar. Kita kena ada syiar agama. Nisas ala kurkur karkas. Okay guys, jangan lupa subscribe. Betul. And then takkan lah kita nak tunjuk benda yang jahat bila time Islam kata bila time nak tunjuk kebaikan kata poyo lah, kata Acah Halim lah, kata wali-wali lah, apalah. Kalau orang pergi club, tak nak cakap siapa lah. Contoh kalau orang pergi club boleh post, pergi party boleh post, korang pergi konsert boleh post, kenapa pergi tabligh tak boleh post? Kenapa orang petikan benda tu? Saya bukan nak backup Idan ke apa, tapi benda tu memang kenyataan. Bila orang pergi konsert ke apa boleh post, orang tak petikai pun. Tapi bila benda-benda baik berkenaan dengan agama, kenapa orang petikai? Cuba korang fikir betul-betul. Cuba korang tutup mata, korang fikir. Yup, renung-renungkan, yup. Cuba korang tutup mata, korang fikir. Kenapa orang pergi sana, pergi sini, parti lah, pergi club lah, pergi konsert lah, orang post bila time duduk depan Kaabah orang hina. Acah-acah Halim. Lepas tu acah-acah ni nak jadi orang warok. Semualah acah-acah. Cuba fikir, takkanlah benda baik semua nak kena kecam. Inilah dunia. Macam saya dengar ustaz semalam cakap kita bercakap ni sebenarnya otak ni tak ada function pun sebenarnya. Yang function adalah hati. Sebab apa? Hati ni berkata. Bila berkata dia akan sampai ke otak. Otak akan sampai ke mulut. Mulut baru bercakap. Dalam Al-Quran ada yang nak cakap cuci hati. Ada cakap cuci otak. Cuci hati tu bagi baik. Ada cakap cuci otak tu bagi baik. Selalu semua daripada hati. Hati ni akan bawa ke kepala. Kepala apa orang cakap pada mulut. Mulut baru cakap. Ni pergi cuci hati kau dulu. Ada pula pergi cuci otak kau dulu. Ada? Tak ada. Otak ni ada orang cakap otak ni sebenarnya dekat hati. Hati yang bercakap. Daripada hati niat naik ke otak. Otak sampai ke mulut. Mulut bercakap. La antara falas uli inala quruus. Pala'al lebih la'at. Lebih apa la'ul lebih as. Ewa.
Sajen siap. Uish, pakai baju macam tu, rambut dah panjang. Apa ni tu je lah. Jadi nak ulas yang bab orang petikai. Dah start ke Yana? Belum kan? Okey. Itulah. Betul lah. Macam apa yang kita ulas tadi kan. Orang pergi konsert, pergi tu, pergi ni, tak ada pun petikai. Orang post gambar arak ke, gambar ni ke, orang tak ada pun cakap apa-apa. Tapi bila orang pergi tabligh, orang pergi buat benda-benda baik, orang pergi umrah post depan Kaabah, patutnya kau patut pergi ibadah tapi kau sibuk ambil gambar. Dah benda bukan selalu kau pergi. Benar. Kenapa selalu Benar. benda bukan selalu pergi. Benda jarang pergi. Benda tu Allah panggil. So tak ada masalah pun untuk kau post benda tu. Kau tunjuk benda yang baik, bukan tunjuk benda yang salah. Dapat lagi booster? Dapat lagi tak? Okay, ramai dah booster. Dapat. Dapat Cindy, dapat Red Velvet, dapat Rina, Zairina, dapat, Masya Allah. Allah sayang. At least masih. Kau perlukan boost apa miss apa miss Tak ada miss, jadi kau jalan dengan je. Miss apa tak ada, I miss you ada. Okay, dah tu bagi dia menang. Bagi dia kerinding balik. Setiap orang pergi pun nak akan buat benda alamak kenangan kat Mekah. Betul, benda tu benda tu bukan senang tau nak pergi. Benda tu bukan kita sendiri boleh pergi. Benda tu panggilan. Orang tahu tak panggilan? Nama pun labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah Tuhanku, aku sahut sambutan kamu. Bukan kita sendiri yang pergi. Orang yang ada duit pun belum tentu dapat pergi. Hidung sumbat ni tu. Kau kenapa? Kenapa percaya? Benda tu Allah panggil, bukan kita sendiri boleh pergi. Orang yang ada duit pun belum tentu boleh pergi. Jadi tak jadi pergi tu ada kawan jadi call. Dia cakap, aku tengok kawan aku pergi London, pergi Paris, pergi mana-mana, aku tak pernah jealous ni. Aku ada duit ni, tapi kenapa aku tak dapat pergi Mekah? Time tu memang dia nangis lah. Anxiety sekali, ternangis sekali. Sebab dia cakap macam tu lah. Sebab dia kata dia memang ada duit. Dia ada duit, tapi dia pergi mana, pergi merata-rata, holiday sana sini. Lepas tu dia cakap, kenapa aku tak dapat pergi ya? Dia nangis-nangis lah. Lepas tu mungkin sebab dia punya azam tu, Allah bagi dia dapat pergi. Memang betul-betul dapat pergi. Apa yang dia minta tu sebijik dia dapat. Dia dapat pergi, dia dapat kahwin, dia dapat anak. Dia lagu. Betul. Semua nak pergi Mekah ni Allah yang panggil. Nak pergi tabligh Allah yang panggil. Nak pergi tabligh ni Allah, Mekah Allah yang panggil. Allah delete 70 kali. 70 kali. Betul, ada kebaikan ke tak yang kamu buat? Kalau 70 kali Allah delete, tak lepas, tak dapatlah pergi tu. Macam saya mana dapat pergi. Saya dapat pergi jahat. Sebab saya dapat pergi nusrah aja, pergi ziarah aja. Sebab Allah tak jemput. So orang yang dapat pergi ni orang yang dapat pergi ni lah. Alhamdulillah. So orang yang post-post dekat tempat tu tu perlu kira rezeki untuk kita lah, untuk kita tengok. Sebab kita tak tahu pun tosan yang macam tu tosan yang keluar tu macam mana apa semua kan. Yes. Lagi tempat tu last pula. Aduh. 70 kali apa? 70 kali orang nak keluar tabligh, Allah tilik 70 kali sebelum dia keluar. Untuk lepas ke tak keluar pergi tabligh tu. Orang ingat senang-senang kan nak keluar. And then setan akan rantaikan dia sebelum dia keluar. Dia akan rantaikan dia sampai satu tahap tu, nak dekat sampai tempat tu, dia mak selangkah, rantai dah habis. Setan akan rantaikan dia Allah pilih. Benar Firdaus. Amisab. Masya-Allah. Allah pilih, semuanya Allah yang pilih. Kita tak boleh nak cakap apa. Hari tu jadi sampai-sampai, ya Allah, sumpah memang rasa bangga sangat lah. Ramai gila, 51 orang. Sebelum ni tak pernah pun macam tu. Lepas tu semua geng-geng yang lama pun ada. So jadi best tau. Orang-orang yang dekat rumah Zaidi pun ada. So benda tu jadi best tau. Ustaz Zul datang, Ustaz Zahari pun ada. Lepas tu abang-abang yang lain pun, geng-geng yang lama-lama best tau keluar. So korang azam. Sebab fadilat dia sangatlah banyak. Orang yang orang
kita sebut satu subhanallah kali dengan 70,000. 70,700 dan 700,000. 700,000 satu subhanallah pahala. Kalau orang yang dah kahwin, Orang dah kahwin 42 juta untuk satu subhanallah. So siapa-siapa yang ada husband ke, ada anak lelaki ke, ada adik ke, ada abang ke yang tak benarkan murim atau mahram, murim ke mahram? yang ada yang mahram yang murim Yang mahram yang tak izinkan tu, korang kena tahu fadilat dia apa. Satu subhanallah yang dah kahwin 49 juta bos. boys. 49 juta bos. Banyak boys. 49 juta tu bukan dapat kat husband dia, kat bini dia pun dapat. Bini dia tak pergi pun dapat. Mahram betul boys. Belanja ikon sikit. Ha? Belanja ikon sikit. Belanja ikon okey boleh baca. Mahram. Boys. Come on boys. So siapa yang kahwin tu bagilah husband korang keluar. Bang, ada nak pakai pelakon ke? Baca orang tanya ada nak pakai pelakon ke? Saya Zaidi. Letak ke? Macam itu je. Zain kau salah tekan dia. Terima kasih. Last konak. Wih, dapat table maker. Si Kak Beruk dapat lagi booster. Nurjana dapat ni 25,000 bulan 25,000 bulan. Dia cakap 15 jam. 25,000 bulan Dia dah pernah kena ban dia. Dah pernah kena ban? Ban sikit-sikit itu je lah. Sebab ketua asal Tapi aku ban dia balik. Kau tahu apa? Aku gamer besar lah. Kau ban TikTok balik? Aku ban dia balik. Come on lah. Jadi budak ampang siut. Kau jangan main gila. Jangan main gila lah. Budak ampang dalam Apa cewek? Apa cewek? Apa cisaran? Pangkal burung. Habis dah pakai burung. Pakai burung lain. Pakcik. Izadi budak double 7 siut. Kita sapu semua. Double 7, 3-7. Idaman tu tak payah dia biar ada dia mangkuk ayun lah dia jadi idaman dia mangkuk bangang sikit. Dah isyak semua di sini. Korang dah isyak ke? Korang dah isyak? Saya subuh dah. Assalamualaikum salangah. Jiran saya masuk tablik on the way nak keluar dakwah, accident meninggal tahun lepas. Syahid. Keluar tablik ni maksudnya korang keluar di jalan Allah. Maksudnya korang buat kerja Nabi. Maksudnya korang menyampaikan dakwah. Dakwah ni mengajak, bukan mengajar. Apa yang jadi cakap itu kan. So bila time korang dah niat nak keluar pergi tablik tu, niat pergi dakwah, korang meninggal, korang mati syahid bos. Benar. Mati syahid bos. Bila kita keluar, kita Islamkan orang yang bukan Islam, kita dapat satu pintu syurga. Bila kita keluar, kita Islamkan orang yang jauh pada Islam, yang jauh dari Islam tapi di Islam tapi dia jauh dari Islam, kita dapat 10 pintu syurga. Tak, maksudnya Allah nak bagi tahu yang kalau kita ajak orang kafir masuk Islam, kita dapat satu pahala. Tapi kalau kita mengajak orang Islam yang jauh daripada Allah kembali kepada Allah, yelah yang macam dakwah ni lah, macam mengajak ni, kita dapat 10 kali ganda macam kita mengislam ke orang kafir. Satu pintu syurga, 10 pintu syurga. Satu pintu Satu pintu syurga dengan 10 pintu syurga. Benar. Satu orang yang bukan Islam, 10 kita tarik yang Islam, kembali pada Islam kita dapat 10. Tapi itulah anak-anak kecil lagi. Boleh je kak. Sebab ada je yang jenis yang ayah-ayah bawa anak sekali. Daripada kecil orang akan terapkan. Macam Syahid. Thank you subscribing. Syahid cerita bapak dia bawa dia daripada kecil. Syahid arwah ayah dia seorang karkun. Orang tablik. Sebab itulah Syahid ni orang yang baik. Orang yang baik, orang yang banyak berilmu. Sebab ayah dia memang orang-orang yang baik. Dan time kita keluar dekat kampung dia pun memang orang-orang kampung kenal ayah Syahir ni. Sedih sangat masa tu. Tak 1, 2, 3 Ji, thank you subscribing. Dia Nabi dah cakap kan, Islam datang dalam keadaan ganjil dan Islam akan diakhiri pun dalam keadaan ganjil. Iaitu sekarang lah.
Sebab itulah nak hidup dengan sunnah ni pahala dia sangat besar. Dan orang-orang tengok Islam ni macam orang-orang yang ganjil. Salah ke nak pergi mall jubah serban? Itu dah pandang pelik. Sebab benda tu orang susah nak buat. Orang susah nak buat dan orang rasa macam malu. Sebab itulah ganjaran dia sangat besar. So korang buatlah mana yang mampu. Macam Zadi cakap pakai cincin kat sini, kat jari ni. Niat je. Free 100 boleh syahid. Lepas tu pakai kopiah. Dia bukan pakai kopiah tau, serban ke apa. Dia asalkan apa yang Ustaz Zul cerita kat Zadi, asalkan korang menutupi kepala dah dikira ikut sunnah. Tapi niat sunnah lah. Takut dengan geng tablik. Kenapa takut? Takut sebab apa? Mungkin korang salah jumpa orang kot. Kalau korang jumpa orang yang betul, korang pergi cari Haji Zul lah. Korang pergi Ras Niaga, korang pergi jumpa Haji Zul. Korang dengar dia bercakap macam mana. Tak pun macam ni lah. Kalau korang jumpa orang tablik ni, korang tahu tak? korang jumpa tablik ni, korang jangan lari. Korang pergi dekat kat dia, jumpa dia, minta doa. Tu je. Minta doa. Jangan lari, minta doa. Orang tengah keluar ni, doa dia straight to point. Betul. Lagi satu, kalau korang jumpa orang tablik yang macam jenis macam, yelah tak semua orang sama, tak semua orang, mungkin dia ada dugaan dia. Korang jangan salahkan dia. Korang jangan salahkan orang tablik, korang salahkan diri dia. Sebab dia yang buat macam tu. Tak semua orang macam tu. Betul. Kalau orang Islam buat benda-benda buruk, korang jangan salahkan Islam, salahkan orang tu. Sebab orang tu yang buat. So tak semua orang macam tu. Kalau korang nak jumpa orang yang betul-betul, orang yang follow sunnah, follow tablik, dia punya tawaduk tu, contoh yang jadi nampak lah, contoh yang paling jadi nampak adalah Haji Zul. Haji Zul ni Ustaz Zul kenal, owner Ras Niaga. Korang pergi jumpa dia, korang pergi attack ramai-ramai dekat Ras Niaga tu, korang pergi jumpa dia, korang borak dia, tanya dia apa dia buat. Betul. Bawa buku dengan pensel. Nanti buat macam nak datang weh. Tak adalah, saya dari live Izaidi. Izaidi suruh serang Ras Niaga. Untuk apa ni? Dia kata minta Kaguzari sikit. Sebab dia sangat tanya Idan lah, dia humble gila. Jadi pernah cerita kan, itu first time Jadi keluar, first time ke second time, jadi pernah tanya dia, bang abang pernah keluar, abang baru-baru keluar ke dah lama lah? Dia cakap baru lagi. Dia buat macam dia tak tahu apa-apa langsung lah. Dia buat macam dia buat bodoh, macam baru lagi apa semua. Lepas tu tanya, bila bang baru keluar tu? Tahun 1986. Dalam hati saya memang dah maki dua bakul lah. 1986, saya tak lahir lagi bang. Dia keluar dekat Sheffield, London. Dia keluar kat London kan tu. Dia sangat-sangat tawaduk lah. Ya Allah, tak tahulah. Dan dia punya, kalau korang pergi dia punya office ke kat Ras Niaga tu pun, korang boleh nampak cara dia boss tau, dia boss. Tapi cara dia layan pekerja dia tak ada guna sistem punch out ni. Dia tak ada guna. Sebab dia yakin dengan apa yang Allah bagi tu, macam tu lah dia. And dia sangat jaga keberkatan. Kalau time masuk solat fardu, semua berjemaah. Dia suruh semua staff dia stop, semua berjemaah sekali. Sebab Ustaz Zul buat travel agency sama dengan Haji Zul kan. So Ustaz Zul lah selalu lepas solat tu baca hadis, macam gitu. Korang nak jumpa orang betul-betul orang tablik yang betul, jumpalah Haji Zul tu. Itu orang yang saya nampak lah depan mata saya. Oi, dia cari booster lagi tu. Dia cari booster. Ya. Sin siapa ni? Ada. Taping. Itu satu dua. Bang, nak pakai pelakon dah semua belakang. Saya boleh jadi adik sarjan ke apa ke, kembar sarjan ke, PA sarjan. Sebab sarjan dia ada PA dia, tak silap. Mana ada PA bodoh sarjan. Alhamdulillah, anak saudara saya 3 orang yang tablik. Balik kampung kadang tidur masjid. Penuh masjid. Penuh anak dara, malu. Dia itulah. Ya. Dia balik kerja kau apa tak tahu lah. Haji Zul dengan Ustaz Zul orang berbeza korang. Orang yang berbeza. Haji Zul, Haji. Dia bukan Ustaz. Ustaz Zul tu Ustaz, orang yang mengajar. Macam Haji Zul dia dah pergi haji, kita panggil dia Haji.
Dia dah Dia kartun lama lah. Dia memang orang lama lah. Jadi bawa bro botol pergi kerja. Jadi bawa bro botol pergi kerja. Maksudnya Jadi saham dia banyak juga tu. Sebab dia ada budak-budak Ampang, kawan-kawan dia juga ada. Oh, dah tua-tua dah. Dia bawa ni semua je. Aku tanya mana duk Ampang. Oh, satu tim Zaidi ke? Oh. Abang Daus Abang Daus ada dia. dalam ni kan? Dengan dia aku rosak kan. Ada siapa? Ada yang 2 orang tu, ada seorang tu orang Ampang, kawan kepada Muaz. Abang Daus dengan ni lah. Abang Daus dengan lagi seorang yang muka-muka garang dengan Syed Abang Syed. Muka-muka garang tu. Bukan kerang. Tapi Tu cerita lama lah dulu. InsyaAllah aku dah rosakkan lah. Diorang iman diorang kuat tu. Ada lah dalam ni Abang Daus. Dia tadi Abang Daus komen. Abang Daus munculkan diri. Abang Daus ingat aku. Kalau orang tu bayar lama, aku dengan Abang Daus Shah Sam sendiri. Ini Abang Daus Al-Firdaus Ibnu Abu Bakar suruh Idan Kakuzari. Dan Abang Daus suruh kau Kakuzari dan. Abang Daus Kakuzari. Saya dengan macam mana pula dengan abang. Ada Maulana tu. Masa bayar opsi tu, Maulana tu dia punya lama siap dia punya bayan. Aku dengan semua orang dah sakit kaki dah ni. Terima kasih Alifah, thank you. Farhana, terima kasih lah Farhana. Senyumanmu Dira, thank you. Thank you Dira. Mana Fatim Bikah ni? Fitria. Aku tu bila hujung-hujung semua orang macam bagi tahulah apa yang korang belajar, apa yang korang lebih macam tu kan. Kakuzari ni dia cerita balik apa yang dia maksudnya cerita pengalaman dia 3 hari. Banyak pengalaman. Orang-orang Kakuzari ni banyak. Ada yang setengah jemaah dia pergi ke satu hutan ni untuk dia dakwah dekat kampung, dalam hutan ni kampung orang Muslim situlah. Dia dakwah lepas tu ada satu kes satu jemaah tabligh ni dia berikan ujian. Maksudnya dia datang dekat hutan tu, dekat kampung tu, dia welcome dengan orang-orang sana, orang-orang yang dalam hutan tu dia welcome kan. Dia maksudnya dia baik lah. Dia jemput jemaah-jemaah ni apa semua tidur apa semua. Lepas tu orang-orang kampung tu dia bagi makanan sup. Dia bagi jemaah ni makan sup. Dia makan sup, rupanya dia bagi sup sup anjing ke sup babi, saya lupa dah. Dia bagi sup tu. Ni Kakuzari lah. Lepas tu diorang dah dapat tahu, maksudnya diorang masuk welcome dengan cantik, tapi diorang diuji macam-macam. Lepas tu tak apa, diorang tak nak jadi isu kemarahan ataupun ni apa semua, diorang balik lah. Diorang kata tak apalah, diorang balik. Ada seorang hamba Allah tu dalam jemaah tu, dia terniat je. Dia terniat sikit sebab dia dah geram, dia terniat je, ya Allah hancurkanlah kampung ni. Maksudnya dia terniat benda tu lah. Lepas tu dia bergerak je apa semua, kampung tu dah tak ada lah. Dari tu. Siapa yang cerita ni dan? Ni Kakuzari lah. Ni kalau Kakuzari banyak orang dah tahu dah cerita ni sebenarnya. Yalah, orang yang keluar tabligh dah tahu cerita ni memang dia besar. Kakuzari ni bahasa apa orang tanya? Ni bahasa-bahasa orang tabligh lah. Kakuzari ni macam laporan sebelum korang balik. Bayan hidayat tu macam korang punch card. Korang sampai korang kena bayan hidayat tu, dengar dulu, bagi tahu fadilat ni apa keluar apa semua. Lepas tu taklim yang baca hadis tu. Lepas tu fadilat amal baca fadilat apa amalan tu semua. Lepas tu gas yang korang pergi rumah ke rumah tu. Benar. Diam ada set. Fokus orang nak karakter. Jalan set. Silent on set orang live ni respect sikit. So ni orang nak live. Dia Kakuzari banyak Kakuzari ni banyak macam-macam cerita. Cindy kat sana. Cindy kakak beruk. Cindy dah berapa booster dah dapat? Kat sini dah banyak dah. Kakuzari tu yang best tu, nak dengar Kakuzari orang ni. Kakuzari orang-orang lama. Kau ada fikir apa-apa nanti ke, Zan? Ada 25,000 bulan. Oh, nak dekat dah lah. Okay. Aku dengan idaman. Apa benda tak idaman ni meletak nama gitu. Selin ada bagi dekat aku juga. 2 versus 2. Apa benda tu? 2 versus 2.
So versus tu ni macam aku team dengan kau, kita lawan orang. Oh, sindir dan antara aku, tapi aku mana pandai. Aku cakap time tu aku tengah kerja, kan aku tak buat kan. Tak, cakap je kalau kau tak boleh cakap tak boleh, dia bagi tahu je event. Dia bagi tahu je event dia. Tak, ni saya tolong ni Idan tengah cari booster. Tapi dia dah dapat tadi booster Cika, terima kasih. 3 ni game ke berapa? Dan Ni yang game yang ke-5, 6, 8 lah. 8. Rasanya dah cukup booster dia. Masya Allah, jemaah masturat. Perempuan pun boleh. Fikir ni apa? Fikir ni lu fikirlah sendiri. Dia fikir dia macam P tu ibarat macam PK, K tu macam kisah pula aku. Macam tu lah. Silent on set silent on set orang tu. Dan. Tapi fikir ni apa? Punishment knockout ataupun player knockout lah, macam tu lah panggil. Player knockout macam tu lah. FIFA. Tak, jadi nampak nama Cindy dekat atas tu. Disconnected. Suara satu terus guys. Saya kumpau. Banyak Kakuzari ni banyak yang best. Ada yang pergi ke negara-negara luar. Tapi selalunya Kakuzari orang yang keluar jauh-jauh ni best. Orang punya magical lain lah daripada apa yang kita keluar kat sini. And then magical saya masa keluar 3 hari tu, kan selalunya bila kita keluar kita akan dimakan makan masakan daripada orang-orang hikmat ni, macam ayam daging. Saya terniat lah. Saya macam terniat je, benda tu terniat selintas macam tu je. Saya cakap dah lama saya tak makan ikan goreng ni, ikan goreng garing ni. Terniat macam gitu je. Dia macam terkeluar macam tu je. Lepas tu dah tak fikir. Maksudnya sedap juga makan ikan goreng ni. Macam sedap juga makan ikan goreng ni. Tiba-tiba esok ikan goreng lah siap. Dan kau tahu aku punya apa? Walaupun saya Nusrah, time tu kan saya syuting, lepas tu saya macam break kejap, ada scene malam tu diorang cakap lepas maghrib. Lepas tu saya macam diorang cakap Ustaz Zul bagi bayan. Saya macam sebab dah lama gila tau tak dengar Ustaz Zubayan, Ustaz Zahari bercakap semua, sebab dah lama tak keluar tau. So rindu lah. Saya tengah WhatsApp Ustaz Zul tengah tanya bang, abang bagi bayan ke malam ni? Pam, dia lalu kat belakang terus. Ustaz Zahari tegur. Lepas tu dekat dalam tu aku tengah risau lagi. Aku fikir macam aduh ni sempat ke tak bayan ni. Time tengah solat tu macam Allah bagilah aku sempat dengar bayan ni sampai habis. Bagilah aku dengar sempat sampai habis. Memang sumpah demi Allah, betul-betul ngam-ngam habis bayan tu, ngam-ngam jadi sampai baru nak start shoot. Punyalah Allah nak macam bagi Zaidi benda tu magical lah. Sebab Zaidi minta tau, Zaidi minta sebiji benda tu, and Allah bagi sebiji. Walaupun Zaidi tak keluar, walaupun Zaidi nusrah je, nak bagi tahu yang keberkatan bila kita keluar kat jalan Allah ni. Macam itulah. Bayan tu apa? Bayan tu ibarat macam ceramah. Penerangan. Ada penerangan, ceramah penerangan. Tapi dia ada tutut apa dia punya apa tu apa panggil? Tertib dia lah. First kena explain pasal apa, explain pasal apa dah? Macam bayan asar ni kepentingan dakwah. Bayan asar kepentingan dakwah. Kalau macam bayan maghrib ni moto hadis-hadis lah. Moto hadis Nabi, kisah-kisah Nabi, penerangan apa semualah. Lepas tu kalau bayan subuh ni nasifat lah, nasifat sahabat. Nasifat sahabat akan bagi tahulah tu ada kepentingan dakwah, ada macam-macam. Kita tengoklah apa yang ustaz bawa, apa yang ustaz bagi. Macam itulah. Nusrah tu dia macam ziarah. Macam dia tak sempat keluar 3 hari, tapi dia nusrah. Dia ziarah. Dia ziarah kejap. Tak pun dia tidur sehari pun dikira ziarah. Sebab dia tak dikira keluar. Sebab keluar kena keluar 3 hari. Kena cukup 72 jam 3 hari. Betul. Kena cukup 72 jam baru dikira korang keluar 3 hari. Kalau tak cukup tu, kalau macam korang keluar sehari tapi korang ada kerja, korang akan cakap saya nak minta tangguh tu maksudnya korang nak keluar lah daripada ni. Maksudnya nak keluar daripada jemaah kejap lah, tangguh. Kalau ada kerja, macam ada kerja jap korang nak lari kejap tapi patah balik, dia panggil takaza ni maksudnya kita orang dapat burger. Burger. Thank you dapat burger. Kalau macam ni takaza ni, kalau kita nak panggil takaza, ada takaza ke kita kena fikir takaza. Maksudnya macam
Izzadi tengah berlakon ni. Izzadi tengah ni. Jom kita try call Izzadi, ajak dia Nusrah ke. Ajak maksudnya okey. Masuk aku Zari maksudnya meeting Hari ni saya ada call Izzadi. Saya ada call Izzadi untuk ajak dia datang sini Nusrah. InsyaAllah lah kalau Izzadi free dia akan datang sebelum maghrib. Dia kata sebelum maghrib kalau dia free. Itulah kita fikir Tagaza akan datang. Betul. Oh, Eversha dapat boosting glove. Eversha, thank you. Afifah, thank you. Umay, terima kasih. Ijana, thank you. Ijana, terima kasih. Jika, thank you. Umi, thank you. Fatin. Takaza tanggungjawab. Tanggungjawab? Ada tak, maksudnya ada tanggungjawab lah yang perlu diuruskan. Saya tanggungjawab akan bagilah. Siapa ni? Eversha got one boosting glove. Dapat tu kan? Dapat Challenge contribution ni apa? Challenge contributor tu maksudnya dia jangan butakan lagi perjalanan dia. Dia jangan butakan lagi Jangan butakan lagi lah. Dapat satu. Eversha tu dapat. Banyak lah, the best lah. The best je. Kalau orang faham the best. Dia faham lah kalau orang faham the best. Merah Ramlan ni pernah keluar ke? Abang dah ustaznya. Tapi perempuan bila keluar, korang lagi akan senang faham tau. Perempuan dia punya kefahaman dia lagi tinggi daripada lelaki. Betul. Lagi cepat faham. Kefahaman wanita ni lagi tinggi sikit. Jadi cuba muzakarah sifat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Surah Idan lah. Surah Idan. Cuba muzakarah sifat la ilaha illallah. Hantar kat aku tu. Terus hantam kat aku tu. La ilaha illallah ni maksudnya kita kena fikir kebesaran Allah. Kita kena nafikan makhluk. La ilaha illallah ni kita kena tahu yang Allah ni maha berkuasa. Dia tersirat lah. Maksudnya la ilaha illallah ni tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi tersirat dia kita kena nafikan makhluk, kita kena besarkan Allah. Maksudnya Allah ni maha berkuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Izzadi shooting tak ada kuasa, saya kat sini tak ada kuasa, semua tak ada kuasa, polis tak ada kuasa, polis askar tak ada kuasa, kuasa Allah. Macam tu kita kena nafikan makhluk, kita kena letakkan kebesaran Allah dalam hati kita. Jangan letak dunia dalam hati kita, kita kena letak kebesaran Allah dalam hati kita. Kita kena yakin yang Allah tu bagi segala-galanya, bukan manusia, bukan makhluk. Bukan duit bagi kita bahagia, bukan duit bagi kita kekayaan, bukan duit yang bagi kita kesenangan. Yang bagi kita senangan, yang bagi kita kaya, kita bagi kita kebahagiaan adalah Allah SWT. Masturat tu maksudnya korang keluar berpasangan, macam korang keluar dengan husband korang, tapi dia punya cara keluarnya tak sama macam kita orang keluar. Sebab kita orang keluar semua lelaki. Masturat ni ada perempuan. So perempuan tak boleh pergi gas, tak boleh pergi ke rumah sebab akan menjatuhkan fitnah. Sebab Nabi dah fikir Nabi dah mendahului dah kita punya pemikiran ni daripada zaman dulu sampai sekarang. And Allah dah fikir siap-siap dah. So Allah dah susun dah. Masturat ni untuk perempuan memang tak boleh pergi keluar gas. Adalah certain yang perempuan boleh buat, tapi ada certain yang tak boleh buat. Contohnya macam pergi gas tu memang perempuan tak boleh buat sebab nak mengelakkan fitnah. Okey Bandus, tangguh dulu. Beres.